Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa anza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, muslimin dan muslimat yang berada di seluruh belahan dunia yang bersama-sama dengan saya pada malam ini Kompleks Tafiz An-Nur di Masjid Siti Khadijah di bilik mesyuarat. Suasana yang sunyi, sepi di seluruh tanah air kita berkaitan dengan pengucilan seluruh warga atau masyarakat sempena dengan ancaman virus corona ini. Namun untuk tidak membuang masa kita pada malam Jumaat ini, insya-Allah dalam tempoh sekitar 30 minit kita akan mengimbau kembali satu segmen politik, segmen penting dalam kehidupan kita umat Islam, iaitu kisah kejatuhan khilafah. Sebagaimana yang kita semua maklum, khilafah Utsmaniyah merupakan khilafah Islam yang terakhir yang tumbang pada Mac 1924. Mac 1924, setelah 600 tahun lebih memayungi bumi umat Islam daripada Khalifah Osman Ortogul sehingga Sultan Abdul Hamid II. Dan apabila kita imbau balik bagaimana pentingnya politik, siasah dan kenegaraan ini kepada umat Islam, sebagaimana kita diutuskan oleh Allah di atas muka bumi sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jilul Quran, mereka memerintah, mereka mentadbir dunia. Mereka ada state ataupun daulah. Sebagaimana kita belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerak kerja dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. 13 tahun tanpa ada pengkalan kuasa. Yang beriman sekitar 300 orang lebih saja. Manakala pemimpin Mekah seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal, mereka sebab pemimpin dan lihat bagaimana umat Islam, orang beriman mengalami intimidasi, penindasan, bahkan pembunuhan terus kepada Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir. Kita melihat sahabat-sahabat yang diputuskan interaksi sosial, ada di pulau kan tuan-tuan sekalian, disakitkan hati, disakitkan perasaan. Contohnya bagaimana kita sebut semalam kisah An-Nadha bin Al-Harith. An-Nadha bin Al-Harith yang diupah oleh gembong-gembong atau pemuka musyrikin. Kerja dia, tuan-tuan, menikam maruah Nabi melalui seni dan hiburan. Orang macam Uqbah bin Abu Mu'id pula diupah cari najis unta, tai unta, perut unta yang kotor. Lihat intan Nabi solat kat Mekah, Nabi kita sujud, maka Uqbah bin Abu Mu'id melonggokkan kotoran najis unta di atas kepala dan belakang tengkuk Nabi yang mulia. Punya jahat tuan sekalian, penindasan kepada sahabat-sahabat Nabi. Tanpa kuasa 300 orang lebih di Mekah tuan sekalian baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan berlakunya hijrah Mekah ke Madinah, Yathrib ataupun Taibah. Yathrib ataupun Taibah nama lama akhirnya diubah kepada Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sukakan nama-nama yang indah. Sahabat-sahabat Nabi suka nama-nama yang indah. Baik, jadi 10 tahun kalau kita lihat di Madinah ini, tuan-tuan, dakwah digerakkan dengan sistematik. Bagaimana Al-Suffah yang belajar setengah masa di Masjid Nabi, bagaimana mereka mendalami Al-Quran, mereka meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di Madinah juga tuan-tuan sekalian menyaksikan berlakunya siri-siri pertembungan di antara iman dan kufur. Kita sebut dah sebelum peristiwa contoh Yaumul Furqan, berlakunya perang Badar, perang Uhud, Zatul Riqa, berlakunya Bir Ma'unah, berlakunya perang Ahzab, perang Khaybar, perang Hunain, perang Taif,
perang Balqa dan sebagainya. Baik, jadi Nabi SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dalam usia baginda 63 tahun. Nabi wafat usia baginda 63 tahun. Kalau kita lihat kisah kewafatan Nabi ini, sahabat-sahabat yang ramai berhimpun di sekitar masjid Nabi, dalam keadaan kepanikan, dalam keadaan kesedihan. Hinggalah Sayyidina Umar Al-Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza menegaskan Nabi tak wafat. Nabi sebagaimana Musa anak Imran, dia akan roh ke langit selama 40 hari dan akan dikembalikan roh tersebut pada jasad bagi Nabi kita yang mulia. Hinggalah bagaimana sahabat-sahabat ramai yang ditenteramkan, ditenangkan, diharmonikan oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah dengan membaca dua potong firman Allah daripada surah Az-Zumar ayat 30 dan surah Ali Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ayat yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan, sidang pendengar sekarang rebah pensan mereka. Gambaran kasih, sayang, cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Umar hak bisa kata absu. Hak deber kata Sayyidina Umar gagah dah, orang hebat, pemberani tuan sekalian. Rebah catak kata teman, jatuh terduduk atas lutut tuan sekalian. Punyalah satu sentapan kepada jiwa mereka. Betapa Nabi telah wafat, sahabat pensan tuan sekalian. Baik, dalam keadaan kita tengok pasca kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat-sahabat masih dekat kesedihan. Tiba-tiba Abu Ubaidah Amir Jabal lari anak beritahu sahabat yang berhimpun di masjid Nabi di Thaqifah Bani Sa'idah, golongan Ansar anak jati Madinah, golongan pembantu penolong sedang berhimpun di Thaqifah Bani Sa'idah. Nak buat apa? Nak lantik khalifah, nak lantik ketua negara. Mereka lantik siapa? Seorang tokoh kalangan mereka nama Sa'ad bin Ubadah. Dua Sa'ad ingat, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az kena panah masa peristiwa perang Azab. Lepas tu boleh pula kepung Yahudi Bani Quraizah, dan lepas dijatuhkan hukuman, Allah ambil nyawa Sa'ad bin Mu'az, seorang tokoh terkenal di kalangan golongan umat Islam di Madinah, golongan Ansar tanda sekalian, golongan pembantu penolong. Seorang Sa'ad bin Ubadah. Dan saat ini tuan-tuan, di atas kemuliaan, keistimewaan di Madinah, sahabat orang Madinah nak lantik dia. Maka sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat kanan Muhajirin semua bergegas pergi ke Thaqifah Bani Sa'idah, bergerak ke sana tuan-tuan sekalian. Dan berlakulah intrik. Biasalah tuan, kalau cerita buat politik, buat siasat ni dia panas sikit, ada perbezaan pandangan. Tak usah pelik lah tuan-tuan sekalian. Tak ada ke politik diam, tak ada apa-apa, tak berujar, tak. Politik mesti ada A, ada B, ada C, ada banyak pandangan dah. Begini sahabat-sahabat Nabi. Ada seorang sahabat nama Habab Ibn Muzir. Habab cadang supaya khalifah ni kepada Sa'ad bin Ubadah atas kapasiti sebagai anak yatim Madinah. Dia ni pemimpin kepada golongan Ansar dan sekalian dah. Terkenal lah golongan Ansar Sa'ad bin Ubadah. Manakala Sayyidina Umar mencadangkan supaya khalifah dilantik daripada golongan Muhajirin, dan calon ni siapa? Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Sebut nama Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat setuju di atas kemuliaan, kelebihan, keutamaan yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, sahabat karib Nabi semenjak zaman remaja. Dan Sayyidina Abu Bakar merupakan lelaki dewasa pertama yang intimat dengan Islam. Sayyidina Abu Bakar merupakan Sahibul Safar, teman hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar termasuk daripada kelompok Ahli Syura. Ini penting Sayyidina Abu Bakar dan tadhiyah pengorbanan bagi menghadapi operasi perang Tabuk pada separuh bulan Rajab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 11 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar buat macam mana tuan-tuan? Infak semua harta benda. Infak semua harta benda. Semua pada fi sabilillah. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Ar-Rasul. Tuan-tuan, tadhiyah, pengorbanan. Kita orang yang berjuang Islam, ingat dalam rukun bai'ah kita, tuan-tuan sekalian ingat tadhiyah, pengorbanan. Dah
dalam hidup kita tuan-tuan, untuk kita meraih kemuliaan akhirat kita insya-Allah, maka ada pengorbanan. Masuk tandas busuk, kotor, geli, tapi kena bayar. Ada tandas masuk free, tandas tahfiz tak apalah bos. Dah. Tandas surah mayit tak bayarlah. Kalau tandas lain KLC berapa KLC? Mau RM2 KLC tuan sekalian dah. Kalau R&R free dah. Acah atas tol lah tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan, mana masuk tandas hak jijik kotor pun berbayar. Ni nak masuk syurga Allah, mestilah ada bayaran, bukan RM2. Dah. Kita bayar dengan tadhiyah, pengorbanan kita. Pengorbanan kita tuan sekalian termasuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Sayyidina Abu Bakar, satu sign, tanda yang sangat penting ialah Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam solat. Imam solat Nabi kita dah balik pada haji wida, Nabi kita sakit. Lepas tu pergi pula ziarah di Baqi', Nabi bertambah sakit. Maka Nabi panggil si Nabi bermusyawarah. Maka Nabi, tuan-tuan sekalian, lantik Sayyidina Abu Bakar sebagai imam solat, imam sembahyang. Ini satu tanda penting tuan-tuan sekalian. Ini Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah. Baik. Paling berperang pernah bila? Perang Khaybar. Ingat perang Khaybar yang berlangsung bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar panglima yang pertama. Tapi binti Khaybar ni kukuh. Kota Al-Sa'bu, kota An-Na'im, kota Sulati tak boleh buka binti Khaybar. Tukar panglima kedua Sayyidina Umar. Tak boleh buka juga. Buka. Tukar pada panglima ketiga siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berlaku perang dan tentera Islam mencapai kemenangan. Baik. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila kita melihat tempoh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar pula, memang tempohnya tidak panjang, selama 2 tahun. Daripada tahun 11 Hijrah sampai tahun 13 Hijrah atau 13 Hijriah tuan-tuan sekalian. Ingat Sayyidina Abu Bakar mula jadi khalifah tuan-tuan sekalian di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Apa ancaman? Apa cabaran kepada Islam dan kepada umat Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan ingat semua. Yang pertama, berlaku gejala riddah, gejala murtad kepada umat Islam, terutama yang jauh daripada kota Madinah. Yang masuk lewat daripada kota Madinah, mereka murtad, keluar daripada agama Islam. Tak sempat tarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi murtad ni rupanya bukan zaman kita saja. Lepas Nabi wafat, tengok belakang fenomena dah, riddah ataupun murtad. Tuan-tuan sekalian, murtad macam mana? Bolehkah kita biarkan saja? Tak boleh. Sebab saya ingat 2 bulan lepas ada satu kelompok nama G25, G25 yang pro maksud kepada kerajaan PH tuan-tuan sekalian, yang menyatakan bahawa kerajaan mesti buka ruang untuk orang Islam untuk tukar agama. Sedap, tukar agama. Lembut yang bunyi. Dah macam Zavi tukar khinzir. Macam arnab tuan sekalian. Dah. Faedah. Riba. Faedah 8%. Riba tuan sekalian. Dah. Anak tidak sah taraf. Amboi lembut. Anak zina. Anak tidak sah taraf. Tuan-tuan sekalian, murtad. Tuan-tuan, walaupun golongan Neo Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa Al-Quran Allah tidak letak apa implikasi kepada hukum murtad. Kita orang beriman kena faham bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan merupakan sumber perundangan kepada kita umat Islam. Baik, kalau Quran tak ada hukum, hadis ada. Tengok berkaitan apa hadis apa tuan sekalian. Orang murtad, man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad daripada agamanya hendaklah dibunuh. Islam ni cantik. Islam selamat sejahtera. Bukan kata tuan-tuan sekalian, orang murtad tu kita pancung kepala. Dah. Bukan begitu Islam. Dia ada ruang istabah, ruang untuk mereka bertaubat, ruang untuk diharmonikan mereka. Tugas siapa? Tugas kerajaan Islam. Tugas kerajaan Islam tuan-tuan sekalian. Dah. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar bentuk sebelah pasukan tentera. Sebelah pasukan tentera tuan-tuan sekalian. Di bawah kepimpinan Ikrimah bin Abu Jahal, Muhammad bin Musalmah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair al-Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir Jarrah, Amru an-As. Apa tugas mereka? Ajak, pujuk mereka balik kepada agama Allah. Pujuk mereka, harmonikan balik kefahaman mereka. Dan dah berlaku sepanjang sejarah. Saya ingat pernah berlaku tuan di Sudan semasa pemerintahan Jeneral Omar Bashir yang berkolaborasi dengan Syekh Dr. Hassan Turabi daripada Ikhwan Muslimun Sudan. Sebab ada zaman tu tuan-tuan berlaku islamisasi yang sangat hebat di Sudan, hingga Amerika tuan-tuan campur tangan dengan menaja pemberontak di
selatan Sudan yang dipimpin oleh John Garang, tuan-tuan sekalian. John Garang. Baik. Apa berlaku di zaman tu di Sudan? Ada seorang ustaz. Seorang ustaz, ulama dah tuan-tuan, dia mengajar dia ramai pengikut. Ramai pengikut. Dah. Da'i Juta Ummah. Ramai pengikut, tuan sekalian. Dia rasa syok, tuan sekalian. Lepas tu dia mendakwa dia sebagai Imam Mahdi. Pengikut-pengikut dia, follower dia, tuan-tuan, tak berganjak. Percaya. Dah. Mungkin sebab ada kelebihan-kelebihan lah, istidraj dan sebagainya. Lepas tu dia mendakwa dapat wahyu. Allahu Rabbi, dapat wahyu. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la nabiyya ba'da. Tak ada Nabi lagi selepas daripada aku. Tengok, tempat kita pun ada, di Indonesia ada, di Malaysia pun ada mengaku Nabi, tuan-tuan. Tempat kita mengaku Tuhan pun ada mengaku Tuhan, tuan sekalian. Jadi, tengok, kerja kerajaan Islam dan ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar, pujuk mereka, harmonikan balik mereka pada agama Islam. Contohnya murtad pula, tuan-tuan, nabi-nabi palsu. Musailamatul Kazzab di Yamamah, Aswad Al-Ansi di Najd, Sajjah nabi palsu. Tuan-tuan sekalian, Sajjah di Iraq, nabi palsu perempuan. Zaman kita ramai juga penyesat ni, tuan-tuan, kalangan perempuan ada yang bawa pemikiran Neo Mu'tazilah, Islam League, Islam liberal, Islam inklusif. Tak guna akal untuk menafsirkan agama. Tarik orang biasa sesat, tuan-tuan sekalian. Tak usah pelik lah. Jangan pelik, tuan-tuan sekalian. Bayang zaman dulu ada dah. Tapi akhir, tuan-tuan, kesan daripada dibuka ruang istilah ini, ada yang bertaubat kembali kepada Islam, kembali beriman. Contohnya Sajjah, seorang nabi palsu perempuan di Iraq. Dia bertaubat dan kembali menjadi muslimah yang baik. Ada yang degil, maka terpaksa dihadap dengan perang. Contohnya Musailamatul Kazzab, Musailamah pembohong, pendusta, penipu, tuan sekalian. Di mana? Di Yamamah. Tahun 16 Hijrah berlaku perang Yamamah. Perang Yamamah yang menyaksikan lebih 1000 orang syahid, syuhada kalangan tentera Islam, dan ramai para hufaz, ramai penghafaz Al-Quran. Dan inilah mulanya timbul idea mengapa Al-Quran mesti dihimpunkan, disusun, didokumentasikan. Zaman Rasulullah tak didokumentasikan. Mengapa? Jawapannya kerana Al-Quran turun beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun di Madinah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian, Sayyidina Umar yang mencadangkan supaya dibentuk satu panel penyusun Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar agak teragak-agak pada mulanya sebab hujahnya Nabi tak pernah buat, tuan-tuan. Tapi Sayyidina Umar yang berfikir secara objektif, maka Sayyidina Umar beri cadangan, apa hujah-hujah, tuan sekalian. Akhir sekali Sayyidina Abu Bakar setujulah. Dibentuk panel, tuan-tuan, dipimpin oleh seorang bekas PA Nabi, jurutulis Nabi, bekas penulis wahyu, namanya, ingat, Zaid bin Thabit. Jadi dihimpunkan Al-Quran. Inilah sejarah pengumpulan Al-Quran kali pertama. Kali kedua juga lepas perang. Lepas perang, tuan sekalian. Tengok, tuan sekalian, di zaman Khalifah Osman bin Affan. Kali kedua pun tetap juga Zaid bin Thabit jadi ketua pengumpul Al-Quran. Ni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, Sayyidina Umar bimbang. Takut apa? Takut Al-Quran hilang daripada dada umat Islam. Kalau main hafaz sajalah. Tengok kita zaman ni lah. Dah. Malah ni arahan, tuan-tuan, suruh kita baca Al-Quran, baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan sekalian. Berapa orang boleh buat? Dah. Sedap tak Facebook lagi, baca WhatsApp lagi, Instagram lagi, daripada baca Al-Quran. Zaman kita ni addicted ke tagih dan gadget. Berapa orang nak baca Al-Quran? Sembahyang hajat, berapa orang nak salat hajat? Nak angkat tangan, ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang mukmin, minta supaya Allah angkat ni wabak coronavirus ni, tuan-tuan. Hari dah 900 orang lebih lah positif. Kalau esok lusa tak cecah 1000 kita. Lepas tu main-main lagi tu, ya Allah, boleh makan cendol lagi, kena murtabak lagi, sembang kedai kopi lagi, game main bola lagi. Saya nak kata apa, tak erti dah, tuan-tuan, kita di Malaysia ni. Kawan-kawan hantar macam-macam gambar, video, WhatsApp, macam-macam. Ada main bola, ada takraw. Tadi petang saya pun pusing, dia boleh bersyukur sama, tuan-tuan. Ada satu sebuah kampung lah, relax lagi main takraw. Dah. Geram ambil bola takraw, sumbat dah mulut. Tolong. Dah. Tolong. Dah. Orang, tuan-tuan, kalau masjid surah pun tak boleh masuk untuk solat berjemaah, takkanlah pada bola boleh pergi ramai-ramai kedai kopi. Dah. Degilnya, tuan-tuan sekalian. Degilnya kita. Saya ada kat masjid buat jemaah lagi? Ada. Petang ni tampal notis daripada pejabat agama besut Terengganu.
Masih ada. Saya tak nak sebut kampung lah, malu lah pula. Tempat middle class. Bukan tu siapa pikat orang buta huruf, middle class. Tapi tetap lagi. Hari ni ada lagi pergi sembahyang berjemaah. Betapa kita tidak akur kepada arahan tuan-tuan sekalian. Dah. Kita tuan-tuan nak pelik apa? Dia haram. 40 kali dah. Ditutup tak bukan sekali tu, 40 kali dah. Tuan-tuan sekalian. Kita zaman muda 21 November tahun 1979 pun dah ditutup. Semasa Madinah Haram kita tawan tuan-tuan sekalian oleh puak-puak Irhabi. Berapa 14 hari 2 minggu tuan-tuan hingga dibebaskan oleh komando-komando daripada Pakistan. 3 komando Perancis tuan-tuan sekalian yang disyahadakan semasa operasi tuan-tuan sekalian. Dah. Tuan-tuan sekalian, patut ni ruang untuk kita duduk kat rumah, sahabat-sahabat sekalian, duduk dengan anak-anak, isteri-isteri. Hak ramailah. Tak berani jangan baling lesung tuan-tuan sekalian. Ya, tuan-tuan sekalian, mana tuan-tuan sekalian? Tasmik baca Al-Quran anak kita. Dah. Tasmik Quran anak kita. Ada ramai anak tidak boleh baca Al-Quran. Inilah peluang tuan-tuan sekalian. Saya dah hantar gambar-gambar kat rumah. Kau kan duk pusing dah. Semua anak-anak ayah dengan gadget, dengan smartphone. Bila masa nak jumpa Al-Quran? Bila masa nak baca Al-Quran? Bila masa nak hafal Quran? Tuan-tuan, kalau usaha tak dibuat oleh Khalifah Abu Bakar, oleh cadangan Sayyidina Umar, saya rasa tak tahulah hari ni ramai kita buta Al-Quran. Dah. Kalau Quran tak disusun, tak ditulis, tak sekalian macam mana hari ni? Berapa orang yang hafal Quran? Dah. Tolak budak tahfiz lah tuan-tuan. Hak tak tahfiz? Takkan hafal Qul huwallah, inna a'tayna, Qul ya atau surah Al-Kafirun saja tuan sekalian. Dah. Jadi ambil peluang tuan-tuan sekalian. Kita ada 14 hari masa di kuarantin tuan sekalian. Paling kurang khatam sikit Al-Quran. Boleh? Khatam sikit Al-Quran. Apatah kita ni dah nak masuk bulan Syaban. Lepas Syaban Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Al-Quran. Dah, betapa tuan sekalian, kita dalam ujian begini pun masih jauh daripada Al-Quran. Ini satu muhasabah untuk saya dan tuan-tuan semua dah. Mengapa kita ni payah nak baca Al-Quran? Tak lain tak bukan dosa kita. Macamlah tuan-tuan, kerana kita ni berdosa tuan-tuan, kita banyak dosa. Menyebabkan kita nak main sunat malah, nak puasa sunat malah, kita nak qiyam pun malah, baca Al-Quran pun malah. Sebab apa? Kita berdosa. Kita pendosa. Sebab tu hari ni alhamdulillah arahan manis supaya kita 100 kali beristighfar. Istighfar banyak-banyak. Sebelum kita baca Yasin, sebelum kita pun nak supaya sunat hajat, kita istighfar banyak-banyak. Kita pendosa tuan sekalian. Sebab tu tak rasa manis membaca Al-Quran. Tak rasa manis kita mendengar tazkirah agama tuan sekalian. Baik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu bang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu-ibu malang surat khabar Inggeris kita boleh baca. Dah, magazine, majalah antarabangsa, Far Eastern Economic Review, boleh baca. Asia Week boleh baca. Dah, tapi Al-Quran tak boleh baca. Malang kita. Bahkan kalau kematian, solat jenazah pun tak boleh. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kita kerja siang malam. Siang malam kita kerja untuk kita membesarkan anak-anak. Tiba-tiba anak-anak kita mati. Nak solat jenazah tak boleh. Nak baca Al-Quran pun tak boleh. Ini satu kegagalan besar dan fatal dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi apa berlaku tuan sekalian? Golongan yang enggan membayar zakat dengan mengatakan zakat hanya wajib dibayar ketika saat Nabi SAW masih hidup. Tuan-tuan, tidak benar. Kerana kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan perhati tak, Al-Quran ayat bab sembahyang dia akan berganda dengan ayat bayar zakat. Solat dengan zakat. Solat dengan zakat. Pasal sedar tak? Sedar, insya-Allah. Kita dah buat Al-Quran. Sembahyang zakat, sembahyang zakat. Sembahyang satu perlambangan hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah tuan sekalian? Zakat hablum minan nas. Bagaimana korelasi kita dengan manusia? Tuan-tuan tahu tak? Tengok Allahu Rabbi tuan-tuan. Habis saya pusing kampung petang-petang tengok terima aduan. Terima aduan. Dia kata, ustaz, sedap lah dia kata arahan duduk dalam rumah sebagainya. Tapi kena ingat ustaz dia kata, ada orang yang susah, yang kerja dia gaji hari. Kalau tak kerja tak boleh makan. Terbenda kat kita dengar tuan sekalian. Dah. Bahkan ada keluarga saya buat contoh ada.
dalam keluarga sendiri. Kena tutup kedai bahagian depan, masuk ke belakang untuk baiki kereta. Dah, mungkin dapat RM40, RM50 satu hari. Untuk apa? Beli beras, beli lauk pauk untuk besarkan anak-anak, untuk saraan hidup satu hari. Kalau tak buka langsung, tak boleh makan. Sebab pendapatan, cash pagi makan pagi, cash petang makan malam. Dah, susah tuan sekalian. Jadi sebab tu Islam tengok mengapa zakat ni penting, tuan-tuan sekalian. Berbeza dengan sistem komunis. Mengapa komunis, tuan-tuan sekalian, sama rata, sama rasa. Dan akhir sistem komunis yang diasal oleh Karl Marx melalui buku Das Kapital dan Manifesto Komunis dikembangkan oleh pemikir atau mufakir komunis yang lain seperti Antonio Gramsci dalam buku The Notebook from Prison. Dan kembang lagi, banyak mazhab komunis, Groucho, Gramsci dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, akhirnya sistem ni gagal. Pendokong komunis sangat skeptikal dengan orang-orang kaya, dengan bangsawan. Kita nak Islam, tuan-tuan, kamu nak kaya tak ada masalah. Kamu nak kerja, kamu nak himpun harta, tak ada masalah. Tetapi kena ingat, dalam kocek kamu, dalam kantung kamu, dalam timbunan wang kamu ada hak orang lain, iaitu zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Dan zakat inilah menyebabkan, tuan-tuan, dia tidak akan timbul permusuhan orang kaya dengan orang miskin, orang miskin orang kaya. Sebab apa, tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, dengan asnaf, dia agih-agihkan kepada orang. Ya, asnaf tadi, tuan-tuan, ayat terima zakat, tuan-tuan sekalian, menyebabkan keharmonian berlangsung. Satu harmoni. Yang keduanya, dapat membersihkan harta orang kaya. Dan zakat pendapatan ini membersihkan harta, tuan sekalian. Dan indahnya Allah mengatur kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, ayat salat, ayat puasa, ayat zakat dengan ayat salat ni apa kita panggil, tuan sekalian? Ayat zakat, ayat solat, tuan sekalian, berangkat. Dah. Contoh ayat apa? Surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara mungkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Tengok, sembahyang, zakat. Dah. Ni negara Islam, tuan-tuan sekalian. Bukan sekalian kutip zakat tu, agihkan, tuan-tuan sekalian. Biar merata, tuan-tuan sekalian. Dah. Orang susah kat kampung, di mana-mana. Kan miskin bandar, tuan-tuan. Orang kata kan miskin kampung, Ustaz. Dah, boleh pancing lagi ikan puyu, ikan keli, ikan sepak, dekat baruh, dekat bendang. Dah, pucuk ubi boleh celah lagi. Makan ikan rebus boleh lagi. Tapi di bandar, kalau miskin, takkan nak makan kalbok. Takkan nak makan apa? Tiang elektrik, bang. Dah. Jadi bandar pun miskin. Sebab tu gelandangan. Orang dah ramai di bandar-bandar. Di Kuala Lumpur ramai. NGO macam Muslim Care Malaysia tiap-tiap minggu pergi menyantuni gelandangan. Ramai orang miskin. Dah, miskin bandar. Dah. Jadi kerajaan kena perhatian ni orang miskin. Cari orang miskin. Dah, jangan susahkan buat red tape atau kerana birokrasi. Kalau buat nak agihkan zakat. Ni tengok, tuan-tuan sekalian. Jadi samalah diambil tindakan, pujuk mereka ni, beri taklimat, beri maklumat tentang peranan zakat. Mengapa kena berzakat? Dah. Ni. Dan keempat, tuan sekalian, ancaman musuh Islam itu Rom. Rom, kuasa besar dunia. Rom dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Ingat, sebelum itu mereka telah berhimpun di Balqa. Nabi SAW balik daripada Haji Wida. Nabi tiba di Madinah, lepas tu sampai info kata Rom berhimpun di Balqa. Balqa kat mana, tuan-tuan? Di Jordan sekarang. Perbukitan Balqa tu, bukit, tuan-tuan, saya banyak kali sampai dah. Kebetulan anak belajar kat Yarmouk. 2 orang kat Yarmouk. Kampus di Jamiah Yarmouk. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana ketumbukan tentera Islam yang Nabi angkat seorang pemimpin anak muda, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid umur 17 tahun. Ada riwayat lain menyebut 18 tahun. Anak pada Zaid bin Harithah. Tapi tak sempat keluar jauh, tuan-tuan. Patah balik sebab apa? Dah dekat dah. Dia berita kewafatan Nabi dan Nabi wafat.
Cuma Sayyidina Abu Bakar meneruskan misi dan meneruskan pelantikan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang, dan berlangsunglah perang di Balqa, dan akhirnya tentera Islam mencapai kemenangan. Rom ni kuasa besar dunia. Jangan ingat balik, ayah pada Usamah Zaid bin Harithah, panglima Islam yang pertama yang juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panglima perang Islam di mana? Di medan perang Mu'tah, bulan Jamadil Awal tahun 8 Hijrah. Mu'tah ni mensyiatkan tokoh-tokoh besar seperti Ja'far bin Abu Talib, Abdullah bin Abi Rawahah. Hinggalah muncul seorang panglima hebat, iaitu Khalid bin Al-Walid, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gelarkan sebagai Saifullah, pedang Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah sekalian, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Apa kisah lagi? Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, menjelang umur 63 tahun. Pada suatu malam di musim sejuk, Sayyidina Abu Bakar mandi. Lepas tu dia demam. Dia rasa tambah sakit, maka dipanggil Sayyidina Uthman bin Affan untuk menulis surat wasiat. Dan antara wasiat Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah supaya umat Islam melantik dan membaiat Sayyidina Umar lepas dia kembali ke rahmatullah. Maka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah pada tahun 13 Hijrah. 13 Hijrah kembali ke rahmatullah selepas mengentas selama 2 tahun lebih, 2 tahun 2 bulan. Baik. Itu Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah, wafat usia 63 tahun. Dan beliau dan Sayyidina Abu Bakar berjaya dan menangani banyak isu besar umat Islam, ancaman kepada Islam. Bab pembangunan atau bab reform, perubahan, pembaruan tak sempat banyak di zaman Khalifah Abu Bakar, cuma bersambung di zaman Khalifah Umar Amir Mukminin memerintah selama 10 tahun. Ini kita akan bersambung pada malam-malam berikutnya. InsyaAllah saya akan buat cara istiqamah kuliah maya ataupun online ini. Paling kurang tuan-tuan kita dapat mengimbau melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jilul Quran. Nak minta pentingnya orang sangat ada kuasa merintah, orang sangat penting tuan-tuan sekalian. Jangan kita letak dan tempurung kepala kita politik suku, agama suku. Salah. Itu ilmaniah, itu sekulum, pisah. Sekulum bahasa Greek dah, pisah dah. Itu orang Islam khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunyabih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Sebelum saya akhiri, tuan-tuan sekalian, insya-Allah, kalau untuk maklumat tuan-tuan, kami sedang menyiapkan bangunan 3 tingkat dah. Bangunan 3 tingkat Kompleks Tahfiz An-Nur dah beroperasi tahun ketiga dah. Tahfiz An-Nur besut sendiri dah 8 tahun. Sebelah masjid ni kita bangunkan bangunan 3 tingkat. Untuk hari ni dah masuk lantai kedua, insya-Allah. Kami berusaha juga sampai dah, kalau boleh bulan 9 ni boleh siap bangunan 3 tingkat, dan insya-Allah tahun depan akan dibuka sekolah rendah Islam Tahfiz An-Nur di Kompleks Pendidikan Tahfiz An-Nur ini, tuan-tuan sekalian. Jadi siapa nak berwakaf, nak infakkan harta benda, ada dekat sebaran poster kita ada nombor akaun. Bank ada, bank Islam ada, bank rakyat ada. Boleh nak wakaf. Setengah kaki RM50. Nak wakaf bata pun boleh. 1000 keping bata dengan harga RM250. InsyaAllah. Saya jemput semua datang ke Kompleks Tahfiz An-Nur. Lepas musim-musim corona ni bolehlah datang 2 biji bas, 3 bas, insyaAllah kita alukan. Sebab kita sediakan penginapan dan makanan. Ikan kita ternak sendiri insyaAllah di sini. Jadi jangan bimbang sahabat-sahabat kita, panjangkan ukhuwah fillah, kita panjangkan, kita suburkan. Hidup ni sangat singkat untuk kita bajai permusuhan dan perseteruan. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dan moga kita selamat daripada wabak corona virus ni insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.